Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Baik, hari ini sikit pun saya ada kat sini, kalau ramai pun ada juga. InsyaAllah kita teruskan pelajaran kita ya. Jadi bagi yang dah buat malam tu memang kita discuss apakah jawapan bagi pelajaran semalam, dan juga kita akan teruskan dengan topik baru insya-Allah taala. Kalau tak ada tak ada isu lah, maknanya tak ada soalan yang berbangkit macam rasa nak kena ulang pun boleh juga sebenarnya, sebab kita sebenarnya macam ahead two topics, two session. Kalau nak ikutkan kita ni ada lagi, patutnya belum sampai lagi, sebab kalau ikut sesi ni malam ni 7, sebenarnya kita malam ni dah nak masuk 10. Kalau ikut session lah. Kalau bengkel kan kita ada 20 jam. So sepatutnya kita baru jam ke-7. Tapi sebenarnya pelajaran tu dah sampai dah. Nak sampai yang ke-10. Alhamdulillah. Alhamdulillah. It's a good progress bagi saya lah. Kalau boleh kita pun tak naklah sampai lama sangat. Nanti dia kelasnya akan habis 27 Ramadan. Jadi kalau boleh, kalau sebelum 27 lebih baik lah. Lagi baiklah sikit. InsyaAllah. Baik, kita semalam kita belajar tentang kalau kita tengok nota kita, Jantina dan bilangannya. kita dah tengok jantina dan bilangan. Dengan tanda ni kita dapat kenal bilangan isim. Apabila kita nak kenal bilangan isim, biasanya untuk duaan kita nampak ada tanda selepas kali kata tu. Kosakata dia tu ada alif nun berbaris kasrah di akhirnya, ataupun ada ya nun berbaris kasrah di akhirnya. Di akhir kalimah tersebut. Ini menunjukkan dua. Jadi dalam bahasa kita, kita tambah je lah duaan, jadi kita gandakan. Kalau ni jantung, hati, jadi hati, dua hati. Qalbaini pun dua hati. Kemudian kita bila bilangan isim ni untuk jamak pun begitu juga, ada tanda. Ada tanda untuk kalau lelaki waw nun berbaris fathah di akhir kalimah, ataupun ya nun berbaris fathah di akhir kalimah. Maknanya ini apa ni? Inilah kalimah tu. Itulah tanda yang menunjukkan ini lelaki ramai. Ya. Jadi kalau terjemahan dia macam mana? Orang-orang yang ataupun sekalian yang. Kita pilihlah antara tiga tu. Okey, jamak. Nama dia apa? Yang ni, yang 3 plus ni, nama dia jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim. Ada tak saya tulis malam Tengok Ustaz. Kita tengok ke atas. Ni jamak muzakkar salim. Ni maknanya kalau 3 ni jamak muzakkar salim. Untuk perempuan pula jamak muannas salim tambah alif ta di akhir kalimah. Kalau duaan sama je, alif nun baris kasrah ataupun ya nun baris kasrah. Tapi kalau untuk muannas jamak lebih daripada 3 dan lebih, tambahan alif ta. Nama dia jamak muannas salim. Jamak taksir tak ada formula. Jamak taksir ni maknanya kita kena biasakanlah diri kita. Kita selalu jumpa ataupun kita boleh rujuk kamus. Jadi perkataan yang jamak taksir ni dia tak macam benda tu berulang-ulang. Kita jumpa insya-Allah kita dapatlah, kita nampak. Dan cara nak terjemah hanya buat beberapa ataupun kita gandakan perkataan tu. Gandaan. Baik, kita sambung latihan kita semalam. Assalamualaikum Kak Zawiyah. Waalaikumsalam teacher dekat hotel. Kenapa sakit ke? Kerja. Tak Kerja. Alhamdulillah. Allahumma musta'an. Alhamdulillah ada lagi peluang Allah bagi buat kerja kan. Kita buat kerja lah ni. Tengah amal. Mudah-mudahan Allah terima kerja kita ni sebagai amal soleh. Kerjaan yang soleh. Ni semua buat kerja. Belajar ni buat kerja juga sebenarnya. Amal. Baik, kita cuba buat as-solihat
nampak tak? Jelas tak Siti? Jelas tak Siti? Boleh ke I besarkan sikit? Boleh I besarkan. Besarkan sikit. As-salihat. Jadi kalau as-salihat ni bentuk dia amat Pas. has. Dan Tina Perempuan. Wah. Lelaki. perempuan saya tak. Bilangan Jamak. 3 plus. Oh 3 plus. Ah. Ingatkan Umar cakap 13. Beranjak mana dapat tu? As-salihat. Jadi terjemahan dia ialah terjemahan wanita-wanita yang soleh boleh. Ni biasanya kita sebut kebaikan-kebaikan. Dalam nak kata wanita pun tak boleh juga. Kadang biasanya kan kita selalu jumpa ayat tu kan. Wa amilus salihat. Jadi Allah mengerjakan oleh mereka akan kebaikan. Biasanya lah. Tapi kalau kita macam tadi kita baru belajar alif ta, tu perempuan. Maknanya isim ni isim muannas, jamak muannas salim. Al-muflihuna. Jadi Pas. hat. Lelaki. Jamak muzakkar salim. Jadi bilangan ya Jamak. baris fathah. Terjemahan dia apa? Kita boleh terjemahkan dari boleh tiga cara lah. Yang pertama kita boleh kata orang-orang. Kedua kita boleh kata sekalian yang. Sekalian apa? Tak ada yang pun tak apa. Ataupun lagi satu kita boleh juga guna para. Jadi kita kena tengok kesesuaian ayat. Kesesuaian perkataan tu. Kadang dalam bahasa kita tak gandakan semua kita letak, tak boleh. Kita nak letak para sekali orang pun kita letak, bukan macam tu. Maknanya pilih yang paling sesuai. Para para kalau mursaluna contohnya al-mursaluna, jadi para utusan. Tak boleh pula orang-orang yang utusan, tak kenalah. Sekalian utusan boleh. Nak menunjukkan banyak. Ini macam bolehkah kita kata penjodoh bilangan Kak Zawiyah? Macam tak sesuai juga maknanya perkataan yang kita nak gunakan untuk menunjukkan ramai. Apa nama dia Kak Zawiyah? Jamak ni. Yang menunjukkan jamak. Nama dia lupa dah. Tak apa. Jamak. Kita pun tak Muzakkar salim. lah kan. Tapi kita tahu bila dalam bahasa kita para ni menunjukkan ramai lah. Para solihin. Para bukan para. Kalau para para. Kena baku lagi. Khalifatan. Dan Tina? Perempuan. Tapi kalau perkataan ni, kalau kita baru belajar, kita nampak tanda dia perempuan kan. Tapi biasanya dalam Quran dia lelaki. Lelaki? Lelaki sebab khalifah. Oh, jadi bukan perempuan lah. Dia punya isim. Dia macam itulah. Kadang-kadang perkataan tu dia boleh dari segi dia panggil apa? Hakiki dengan majazi. Tak semua. Dia maksudnya dari segi kalau dalam Quran kita tengok khalifah ni selalunya dimaksudkan lelaki. Khalifah tu lelaki lah. Sedap ni lelaki lah ni. Dia khalifah. Tapi Lelaki kita cuba sikit. Bila orang baru belajar, bila jumpa macam marbutah, kita kata perempuan pun tak salah. Maksudnya macam ni. Dia ada dua maksud. Satu, maksud dia khalifah. Atau kalau kita ambil maksud yang lebih umum, maksud dia pengganti. Maksudnya lebih luas pengganti. Jadi boleh kita nak kata pengganti boleh jadi perempuan juga kan? Gitu. Kena fleksibel, kena ada macam kita kena faham ini bahasa. Bahasa dia tak boleh rigid, dia tak boleh macam kita kaku satu je. Tapi kalau dimaksudkan Adam, ketika tu khalifah tu maksud dia pengganti, iaitu Nabi Adam, maknanya dia lelaki lah. Okey, berapa? Jumlah dia, bilangan dia ialah mufrad, tunggal. Mufrad. Okey, mufrad. Samaratin, bentuk dia
Jantina dia? Ni betul, boleh terus. Memang jelas. Buah tu perempuan. Perempuan. Buah. Jenis. Jadi satu. Terjemahan dia sejenis buah. Pasal dia nakirah. Dia bukan makrifah. Kalau buah itu dia makrifah al-samarati atau as-samaratu. Tapi sekarang ni dia nakirah. Jadi macam satu kita tahu dia buah, dia punya terjemahan sejenis. Sadiqina. Bentuk dia jantina. Lelaki. Ya, ni formula yang memang senang lah. Bila dia yanun berbaris fathah, terus kita formula dia memang ni lelaki. Nama dia pun jamak muzakkar salim. Jadi saya dah sebut jamak, bilangan dia ialah Jamak. terjemahan dia ni selalu kita jumpa. Syahri. Sadiqin. Sadiqina. Sidik orang yang benar. Betul. Jadi orang-orang yang benar. Orang-orang yang benar ataupun sekalian yang benar. Syahraini. Syahraini. Jantina. Lelaki. Laki. Bilangan. Duaan. Musanna. Duaan. Musanna. Jadi terjemahan dia. Kita tahu dia dua, kita letak dua dulu. Kalau kata kita tak tahu, teacher bagi tahu. Jadi Syahrul Ramadan 2 bulan. jadi 2 bulan. Lalu kita dengar Syahrul Ramadan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Tapi sekarang ni dia tambah ya nun berbaris fathah. Baris fathah. 2 bulan. Kita cycle tu 30 hari tu, kalau 30 hari maknanya dia panggil 1 bulan. Macam kita kata 24 jam 1 bulan. Bukan bulan yang fizikal tu, bukan bulan yang nampak berterang tu. Itu nama perkataan dia lain. Okay? Qamar, yang tu qamar. Al-muhsanati. Khas. Okey, al-muhsanati khas. Jantina? Perempuan. Dan jamak. Jamak. Wanita-wanita yang terjemahan dia sebab ada alif ta, wanita-wanita yang terhormat, yang baik, bolehlah. Terhormat, wanita-wanita yang baik. Dia bukan bilangannya bukan musanna ya? Musanna bukan jamak. Dia 3 jamak sebab alif ta. Alif ta. Alif ta ni bila tambahan dia alif ta, dia adalah jamak muzakkar muannas salim. Muannas salim. Imra'atani. Betul. Kata nama Jantina lelaki. betul ke lelaki? Ada apa tu? Ada perempuan. Ada ta perempuan. Nampak macam ni Siti. Okey, kita tahu bila kita tahu 2 sebab apa? Ada alif nun. Jadi kalau kita pisah dia tu, dia terpisah, dia sebenarnya asal dia ta gini. Tak marbutah. Ada ta marbutah. Jadi perempuan, betul. Perempuan. Dan bilangan musanna. Bilangan betul. Musanna 2. Jadi 2 apa ni? Imrah. 2 imrah ataupun 2 isteri, 2 wanita. Oh, itu. 2 wanita. 2 perempuan. Bolehlah. Imrata Fir'aun. Itu satulah. Imra'ata Fir'aun. Isteri Fir'aun. Cakap situ, perempuan bagi Fir'aun. Kadang-kadang dia tak cakap isteri atau wanita, perempuan pun ada juga. Bolehlah terjemahan dia. Jadi hari ni kita dah kiranya inilah antara perkara yang kita buat kan. Contoh, bolehlah kita cari contoh-contoh. Maknanya bila kita jumpa, contohlah saya bagi untuk duaan. Kita tahu kalau jamak taksir, malaikat. Malaikah ni jamak taksir ni. Maknanya kita terjemahkan para malaikat. Agak-agaknya dia punya duaan apa?
Dia biasanya kita dah ada jumpa ni perkataan ni kalau kita perasan lah. Malakaini. Ataupun malaka ni, dua-dua boleh. Jadi kalau begitu, kalau dia satu, dia jadi apa? Kalau satu. Kalau satu. Tak ada. Ada tanwin, ada tanwin. Ada tanwin. Jadi kita kata, jadi buanglah ya nun tu. Jadi malakun. 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 Malakan ataupun malakin. Satu malaikat. Jadi ni kita macam itulah. Ketiadaan tanda-tanda ni boleh menyebabkan kita tahu, kita dapat tahu yang ni, oh dia ni adalah mufrad. Sebab tak ada tanda duaan, macam itulah. Bolehlah, ya. Malikai ni tak ada. Malakai ni ada. Maliki ada maksud lain pula. Maliki yaumiddin, itu yang menguasai. Itu macam al-mutlaq macam kan penguasaan. Lain pula. Mulkun lain. Okey, kalau mulkun maknanya kalau mulkun maksud dia apa? Mulkun. Kuasa. Kerajaan. Jadi satu kerajaan. Satu kerajaan. Satu kerajaan. Jadi kalau dua, dia ada dua kerajaan. Mulkaini. Tambah ya dengan nun. Okey. Ya nun lah. Mulkaini. Kita tambah alif nun. Kita tambah alif dulu. Tambah alif dan Mulkaini. Ya nun. ni ataupun mulkaini. Kaini. Sekejap saya nak buat kaf. Bukan mulkini. Tak boleh. Dia mesti baris alif ya dia mesti tambah dia tu, dia mesti precedented ataupun diawali dengan baris fathah. Ya tu sukun dan sebelum tu mesti fathah. Baris atas. Okey. Mulkaini. Itu tapi kita jangan susah hati yang ni. Kita akan buat yang mana ada dekat dalam Quran je. Jadi kita tengok pada tanda-tanda tu, insya-Allah kita akan jumpalah. Jadi kalau kita yang nak buat structure, kita nak buat sentence tu memang kita payah nak belajar. Tapi kalau kita faham yang ini sebenarnya kita nak tengok tanda tu ada tak? Jadi kalau tanda tu ada, kita nak terjemah dia macam mana? Gitulah. Macam mana saya nak buat ni? Kalau tengok dalam Fatihah ni, contoh dalam ayat, kita buat sikit-sikit lah. Apa Bazil yang ada dua cerita. Okey. 2127 surah 2127 buku surat berapa? Buku surat 16 bukan. Ni yang saya maksudkan tu. Kita tengok ni Okey. Ni elok kalau kita bacalah. Tapi sebab kita kekangan masa, saya tak baca. Contoh perkataan ni. Macam kita perhatikan. Asal Malakaini. Jadi dia makrifah ke nakirah? Nakirah. Nakirah. Al-malakaini. Makrifah. Makrifah. Ada alif lam. Alif lam. Ada alif lam tu. Makrifah. Lepas tu dia ni muannas ke muzakkar? Musanna. Saya Jantina dulu. Jantina dia apa? Dia lelaki. Bentuk. Lepas tu jantina. Lepas tu bilangan. Bentuk dia khas. Khas. Jantina. Jantina lelaki. Bilangan. Bilangan mutanna. Tanah. Betul. Dua. Duaan. Jadi kita dah tahu tu, kita terjemah apa? Dua malaikat. Dua malaikat. Macam itulah. Dua malaikat. Itu kita nampaklah benda tu. Kalau malaikat tu itu dia bila jamak taksir, dia memang muannas. Satu soalan daripada Bazil, kalau malaikat ni dia boleh jadi muannas, dia boleh jadi zakar. Bukan sifat malaikat tu perkataan. Kita cerita pasal perkataan dalam tata bahasa Arab, bila dia jamak taksir, kita
bukan cerita jantina benda tu, tapi bahasa perkataan tu dia jamak taksir. Sebab kita tak tahu. Macam contoh ni syayatin. Kita jarang jumpa syayatin, betul tak? Syayatin ni ada tanda dua ke? Tak ada. Kalau ada tanda Tak satu, ada, sebab dia baris apa tu depan. dia tak ada kan? Dia tak ada dia nak kata yanun berbaris fathah pun bukan. Tak ada. Ada bukan Dia yanun. baris depan. Tapi selalu kita berjumpa perkataan ni macam mana bunyi dia? Syayatin ke? Syaitan. Nah, jadi kalau gitu, ini most probably dia ni adalah dia Dia mufrad. kalau bentuk dia khas kan sebab ada alif lam. Betul, bentuk dia khas. Alif. Sekarang Jantina dia jantina dia kena tahu dia punya bilangan dulu. Bilangan satu ke dua? Kenapa dua? nak cakap dua sebab baris depan. Betul, sebab dia gamah. Jadi dia bukan duaan. Maknanya dia ni apa? Jamak taksir. Dia jamak taksir. Jadi kalau jamak taksir, jantina dia Muannas. betul. Jamak taksir semua perempuan. Tak kisahlah kalau dia tadi tu dia akan jadi jamak taksir akan jadi perempuan. Walaupun tak ada tamar. Tapi kalau jamak taksir kita terjemah apa? Perkataan ni biasa kita dengar. Kita gandakan. Syaitan. Terjemahkan syaitan. Lepas tu sebab dia makrifah, syaitan itu. Syaitan itu. Itulah terjemahan dia. Macam tu. Menarik tau belajar ni. Memang kena sabar. Tapi kena buat satu-satu. Kena jugalah. Kita macam kena banyak sabar. Kita macam ingat yang kita bunyi, kalau kita ulang-ulang pun, satu huruf Allah nak bagi kita 10 kebaikan. Lepas tu kita buat dalam bulan puasa pula. Subhanallah. Berapa banyak kita dapat kita ulang, kita tersilap, kita buat lagi. Kan ada hadis Nabi kata tu, orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan tergagap-gagap menyebutnya, macam kita ni, tengah belajar ni tergagap-gagap nak faham. Rangkak-rangkak. Jadi Allah kata dapat, Nabi kata 2 pahala. Bayangkan kita buat ni dalam bulan puasa pula. Bertambahlah lagi insya-Allah. Okey, saya nak tunjukkan lagi yang contoh Al-Musyrikin. Al-Musyrikin ni apa dia? Okey, dia punya bentuk dia dulu. Kejap bentuk cikgu. dia. Page berapa dia cikgu? Tengok Teacher, page berapa? Tengok skrin. Ini saya suka tengok skrin. Jangan buka dulu buku. Okey. Supaya kita betul-betul engage. Jadi Okey. Kak Mazli memang tak ada buku, memang tengok skrin. Alhamdulillah. Sepatutnya jangan tunduk tu cari-cari gitu, nanti rasa ni. Tengok je skrin. Kalau tak nampak skrin, bagi tahu saya. Besar kan. Okey. Jadi al-musyrikin ni bentuk dia khas. Lepas bilangan. Boleh tak? Jantina dia lelaki. Bilangan dia? Bilangan dia jamak. Betul. Jamak. Jadi kalau jamak kita tahu, kalau jamak je tadi kita para musyrikin. Orang-orang musyrikin boleh ke teacher? Jamak muzakkar salim. Betul. Jamak muzakkar salim. Jadi terjemahan dia orang musyrikin kan? Orang musyrik pun boleh. Orang-orang yang musyrik. Orang yang musyrik. Orang-orang yang Orang-orang yang mensyirik. Orang yang mensyirikkan. Bukan orang musyrikin ya? Orang-orang yang mensyirikkan lah, datang daripada perkataan dia syirik, syarika. Asal dia syarika, asyraka. Jadi orang-orang yang mensyirikkan. Orang-orang mensyirikkan. Tak boleh kata orang-orang yang syirik itu sebab dia khas. Boleh? Itu. Boleh juga? Boleh. Sepatutnya kita letaklah, tapi kadang-kadang bila tengok dalam ayat tu tak ada pun tak apa. Ada kalanya tak ada. Dan bukan dalam dan bahasa tidak. dia tidak. Dan tidak orang-orang yang mensyirikkan. Dan tidak. Dan waw lam tu dan tidak. Itu. Jadi kadang-kadang tak kena juga. Tak kena. Tahu dalam bahasa Arab bila dia kata makrifah, that means dia ada sekumpulan orang yang definite yang dia maksudkan tu.
Mensyirikkan ataupun mensekutukan. Lepas tu saya kadang-kadang ada setengah perkataan yang kita tak payah tukar sebab perkataan syirik tu kalau dalam Quran ni memang konsep dia tu tak ada dalam agama-agama lain, ada dalam bahasa agama Islam ni je. Cerita pasal syirik ni. Mana syirik mensyirikkan Allah. Bila kita faham mensyirikkan ni, maknanya mensyirikkan Allah sajalah. Orang tu tak ada tauhid. Jadi mensyirikkan ni satu konsep yang dalam Quran cerita, bila cerita orang yang mensyirikkan tu, dia maksudnya menyekutukan, bersekutu. Ya, okey. Contoh lagi satu saya nak tunjukkan yang surah 2 ayat 127. Ada tak? Ni contohlah. Sana. 1, 2. Teacher nak cari apa ni teacher? Teacher nak cari yang macam tadi tu perkataan yang 2 Al-alamin tu teacher? Yang ayat 122 tu. Al-alamin boleh? Boleh? Al-alamin. Al-alamin. Ya, bentuk dia Alif lam tu bentuk dia khas. khas. Jadi dia kumpulan dia Jantina dia lelaki. laki. Terus Terus jamak. Jamak muzakkar salim. Muzakkar salim terjemah. Al-alamin. Orang-orang yang Kalian Alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekalian alam. Alam. Kan tadi ada saya tulis dekat sini. Apa terjemah bukan ni? Mana dia? Inilah ya. Yang kita kata kalau terjemahan dia, kat mana saya tulis tadi? Kat sini kan? Nota ni yang kita nak terjemah. Oh, saya cakap je, saya tak tulis. Jamak muzakkar salim tu ataupun mungkin nota pagi saya tulis. Okay, contoh. Kita recap sikit Nak tulis mula nota ni tadi. Kalau mufrad tak ada tambahan apa-apa. Dia memang asal. Biasanya ni salah. Untuk Tunggal. Dia tunggal ya. Okey, contoh kan kita ambil kalau kata orang macam yang dalam buku kita tu, tak ada buku tak apa, Muslim. Jadi kalau dia musanna, tambahan dia ialah alif, nun, Alif, baris nun, baris bawah, ya, nun, perkataan ataupun ya, ataupun ya, nun, baris kasrah. baris. Okey, jadi terjemahan dia kita bagi contoh kemudian terjemahan. Dari segi terjemahan kita nak terjemah apa? Kalau ni mungkin kita kena tengoklah mufrad ni saya tak letak dulu. Musanna ni terjemahan dia ialah dua apa-apa. Dua apa-apalah sebab duaan. Dua orang perempuan ke dua. Kalau kita dah buat kan? Ini terjemahan yang bawah. Boleh follow tak Siti? Ini cerita dia terjemahan dia. Okey. Tengok dia punya heading lagi. Seterusnya kalau jamak. Jamak ni dia ada 3 tambahan. Kita kena tengok dulu satu-satu. Jamak dalam jadual tu semua ada. Lepas tu jamak ada 3. Okey, 1 jamak muzakkar salim. Boleh nampak ke? Boleh, Besarkan sikit teacher. Okey. Okey Okey. Jamak muzakkar salim maknanya ada satu perkataan kosakata tambahan dia ialah wa nun berbaris fathah ataupun ya nun berbaris fathah di akhir kalimah. Terjemahan dia apa? Terjemahan dia sekalian. Satu kita boleh terjemah sekalian. Ni dot-dot ni tadi. Sekalian. Ataupun kita boleh terjemah para. Ataupun kita boleh terjemah orang-orang yang. Ini kita punya, bukan ingat. Maksud saya tu kita fokus pada kita ni nak boleh kenal, lepas tu kita kenal sebab tanda ni dan kita kenal dia punya terjemahan. Macam mana kita nak terjemah? Itu dia punya konsep yang kita nak belajar ni. Kemudian
Jamak ni tadi boleh juga dibagi kepada kumpulan muannas salim. Maksud salim ni dia selamat. Maksud selamat macam mana? Formula dia tu dah kekal, dia memang macam tu. Jadi apa dia? Muannas salim. Yang nombor 2 ni muannas salim. Yang pertama tadi lelaki muzakkar salim. Kalau muannas salim, okey, apa dia punya tambahan? Jadi dia perkataan tu tadi, kemudian di akhirnya ada alif ta di akhir kalimah. Jadi terjemahan dia apa? Terjemahan dia kita gandakan. Maknanya kita gandakan perkataan tu, kerana ada alif ta tu kita gandakan. Sama ada kita buat double tanda 2 ataupun kita tambah beberapa. Tulis penuh-penuh lah, tak faham pula. Beberapa, apalah, beberapa kegelapan contohnya. Dia ada alif ta. Okey, seterusnya jamak taksir. Jamak taksir memang semuanya akan jadi perempuan, jadi muannas. Jamak taksir tak ada formula. Jamak taksir tiada formula. Kena rujuk kamus. Perlu rujuk kamus. Tak ada yang tertentu. Kalau ada pun kita kena belajar lama noh. Kena tengok buku kitab banyak sangat. Tapi untuk Quran tak payah sebabnya kita dah jumpa. Benda tu banyaknya berulang lagi. Teacher, kalau taksir tu memang untuk perempuan sahaja ya, tak ada untuk lelaki ya. Bila dia jadi taksir dari segi perkataan tu sendiri, dia jadi gender dia jadi feminin. Walaupun asalnya tadi dia maskulin. Asalnya di muzakkar dia boleh, bila dia jadi jamak taksir dia terus, sebabnya bila banyak dia kadang-kadang merujuk kepada lelaki perempuan sama lah maksud dia. Dapat InsyaAllah. Ataupun kat sini boleh juga kita kata tengok kepada konteks, tengok ayat. Wanita-wanita yang pun boleh. Yang muannas salim ni tadi. Kadang-kadang ni baru teringat nak cerita. Okey. Dapat yang itulah. Maknanya ini yang kita fokuskan. Tanda ni. Tanda ni. Jadi tanah ni tanda dia. Jadi kita nak terjemah 2. Kosakata kita tak ingat, no problem. At the end of bahagian isim ni kita akan jumpa lagi. Okey, dapat InsyaAllah. Okey, ada soalan lagi? Abu tak ada nak tanya soalan. Omar ada soalan? Orang online ada soalan? Siapa-siapa mungkin nak tulis ke? Tak ada cakap? Nobody. Tak ada soalan. Ustazah, Makcik Ani ada soalan. Makcik Ani lama tak cakap. I didn't abandon you. Ini yang apa tu jamak taksir tadi kan, kita contohnya wanita-wanita. Ada tak perkataan lain yang perkara tu dalam budaya kita memang bukan wanita? Ada je. Apa contoh dia? Tak teringat lah. Maksudnya bila jamak taksir ni maksud dia plural tau. Dia plural. Plural ya. Macam langit-langit tu, langit-langit lain pula. Petala langit, namising apa benda yang jamak muannas salim ni. Itu dinamakan jamak muannas salim. Contohnya macam perkataan kegelapan kan? Okey, ni jamak muannas salim Kita pergi bahagian ni. Ini saya separatekan ni. Okey, nampak kan? Okey. Ini jamak taksir belah ni. Okey, jamak muannas salim, tanda dia ialah alif ta di akhir kalimah. Jadi contoh dia, bila kita jumpa perkataan, contohnya perkataan zulumat. Okay, zulumatun ataupun az-zulumatu. Jadi perkataan ni dalam Quran dia sentiasa dalam keadaan jamak muannas salim. Kita tak jumpa dia dalam Quran dalam bentuk mufrad.
Jadi kita dah selamat dah kat situ, tak payahlah kita fikir mana kita tak ada. Jadi maksud dia kegelapan-kegelapan. Kenapa ada datang muannas tu? Perempuan ke kegelapan tu? Oh tidak. Tapi bahasa Arab tu sendiri dia ada gender dia tu. Kita bukan nak genderkan benda-benda yang disebut tu, tapi kita belajar bahasa ni macam tu lah kan. Bahasa kita tak ada, bahasa Inggeris ada, bahasa Arab memang very very sensitive when it comes to gender as well as time. Jadi kat sini kegelapan-kegelapan. Kalau ikut bahasa kita, boleh tak kita kira kegelapan? Tak boleh lah. Dalam bahasa Inggeris pun tak boleh kegelapan. Tapi sebab Allah yang letak tu, dia buat macam tu. Maknanya banyak. Kita ni sebagai pelajar Quran ni, kita terjemahkan ikut yang struktur ataupun kita ikut tata bahasa Arab tu sendiri. Itu je. Jadi kalau jamak taksir, Makcik Ani kita kena familiarkan perkataan-perkataan yang biasanya datang dengan jamak taksir. Contoh, anfus. Anfusun. Lepas tu perkataan apa? Ini contohlah. Banyak selalu kita jumpa. Apa lagi dalam jamak taksir? Anhar. Selalu. Betul tak? Anharun. Anhar selalu jumpa kan? Tajri min tahtihal anhar. Tapi dia al-anhar selalunya. Ni semua jamak taksir. Lepas tu perkataan yang banyaklah kutubun. Kutubun. Jadi bila kita nampak macam ni, dia tak ada tanda duaan, dia tak ada juga tanda macam jamak muzakkar salim ke jamak muannas salim. Tapi dia macam seakan-akan mufrad. Jadi kita akan memang buat silap. Kita macam kita kata diri. Sedangkan maksudnya jadi kita gandakanlah. Kalau kita buat latihan nanti, kita nak terjemah, kita katakanlah saya dengar. Atau saya kata diri bagi kamu. Dia tak kenalah. Dia mesti diri bagi kamu. Oleh sungai-sungai. Kitab-kitab, buku-buku. Contoh. Jadi contoh lain. Banyak lagi. Kulubun. Kulubun. Lepas tu rusulun. Nampak? Dia tak ada pattern. Dia boleh jadi macam tu. Mungkin ada, tapi at this point, kita tak perlulah stres nak belajar yang tu. Macam mana nak bina? Sebab kita tak perlu bina kalimah tu. Kita cuma perlu kenal, lepas tu kita terjemah. Kita dah kenal, kita familiar dengan perkataan ni semua. Lepas tu kita boleh terus, ini jamak taksir ni. Jadi kita apa nak buat? Gandakan. Kalau kita tahu perkataan ni, Rasul, jadi kita kata para Rasul. Ataupun Rasul-Rasul. Macam itulah. Baik, terima kasih Ustazah. Jawab soalan Ya. Baik, alhamdulillah. Jadi sekarang kalau kita dah boleh kenal makrifah ataupun nakirah, kita kenal bentuk, kenal bilangan, kita akan masuk bahagian yang berikutnya untuk kita kenal frasa. Tadi satu kalimah. Sekarang ni kita tengok frasa. Frasa ni maksudnya adalah gabungan dua kalimah atau lebih. Dia bukan satu lagi dah. Satu kalimah, tapi dia gabungan dua kalimah. Jadi ada dua frasa yang kalau kita kenal, senang untuk kita terjemah. Lagi tepat lagi terjemahan kita. Iaitu yang pertama, frasa nama dan frasa sifat. Okey, kita pergi mana dulu? Frasa nama dulu. Frasa nama kita dah jumpa dan beberapa kali saya dah sebut. Jadi frasa nama, macam mana kita nak kenal frasa nama? Okey, frasa nama kita baca sikit ni. Kedua-duanya frasa nama dan frasa sifat ialah gabungan dua atau lebih perkataan. Kedua-duanya adalah sebahagian daripada kata nama. Dan biasanya walaupun dia terdiri daripada gabungan dua perkataan, dia tu merujuk kepada satu benda. Okey, perkataan frasa ni macam tu. Maknanya kalau dalam bahasa Melayu kita kata apa tu? Dia ada kata frasa sifat, frasa nama dan frasa sifat. Okey, bayangkan frasa nama maknanya dia ada ibu kepada perkataan tu, kata inti. Contoh, macam kalau kita kata frasa nama, baju sekolah.
Ini frasa nama. Saya bagi satu macam analogi lah ataupun senang nak bezakan. Apa dia baju frasa nama, apa dia frasa sifat. Kalau frasa sifat, baju juga tapi baju biru. Sifat kepada baju itu. Kalau baju sekolah, jenis. Apa dia punya kata inti? Sekolah ke baju? Sekolah ke biru? Macam itulah. Apa dia punya kata inti? Baju. Tapi baju ni untuk sekolah. Betul? Baju untuk dipakai ke sekolah. Baju bagi sekolah. Baju bagi. Macam itulah. Kalau baju biru, kita boleh tak kat baju bagi biru? Tak boleh kan? Kita kena kata baju Sekolah biru. yang biru. Baju yang berwarna biru. Itu beza dia macam tu. Jadi, frasa nama dalam bahasa Arab, dalam Quran banyak sangat frasa nama. So sangat penting untuk kita kenal supaya terjemahan kita tu tepat. Kerana apa? Frasa nama dia mesti ada terdiri daripada kita kata 2 kalimah kan, sekurang-kurangnya 2 kalimah. Kalimah awal ni yang dipanggil mudhaf tu mesti dia biasanya adalah isim cacat. Sebelum ni kita dah jumpa kan isim cacat? Apa dia tanda? Yang ya tu ya. Yang ya tak ada tanda tu ya Ustaz teacher. Bukan ya tu. Tapi isim, apa-apa isim yang dia tak ada tak ada juga alif lam. Isim cacat, isim yang tak ada tanwin dan tak ada alif lam. Ya. Lepas tu kalimah yang kedua, kalimah akhir dia tu mestilah maksudnya isim yang lengkap. Isim yang lengkap sama ada dengan tanwin ataupun isim lengkap tu disebabkan ada alif lam. Ataupun isim lengkap tu adalah dhamir ataupun isim mabni yang lain. Ingat tak lagi isim mabni? Ingat tak isim mabni? Macam fix mabni tu fix Yes, kaku. Kaku. Jadi kita tengok contoh. Dia cerita dia macam ni. Kalau ada isim cacat, maknanya dia cacat. Dia tak boleh duduk seorang. Dia tak boleh berdiri sendiri. Dia kena bersandar kepada isim sempurna. Sebelum ni saya guna perkataan sempurna. Isim sempurna tu sama ada dia ada tanwin. Kan? Ataupun dia ada alif lam. Ataupun dia dhamir. Ataupun dia isim mausuf. Syarah. Yang tu. Jadi dia kena bersandar. Yang bersandar ni, kalau nak bersandar kena ada benda, kena ada 3 perkataan ni. Yang tempat dan dia dah sandar tu dia kena sangkut lah. Macam orang kata dia kalau orang cacat ni, dia kena ada tongkat. Betul? Nak sandar je tu macam mana? So nak kenalah ada sesuatu. Jadi perkataan yang ke dalam untuk isim ni pula dipanggil, isim cacat ni dipanggil sebagai mudhaf yang bersandar. Kemudian mudhafun ilaih ialah tempat dia bersandar. Short form dia MIL. Dalam Mushaf Mubayyinah short form dia MIL. Untuk dia bersandar tu kita kena tambah ini 3 perkataan ni. Salah satu daripada 3 perkataan ini. Iaitu kalau dia dipanggil sebagai apa ni? Ingat tak? Dah belajar. Huruf jar. Ahsanti. Jadi huruf jar. Apa huruf jar daripada? Min. Kalau di dalam? Pi. Bagus. Bagi? Ba. Lam. Atau li. Tapi dia tak ada la. Dia pakai li je. Boleh. 3 je ni. Belajarlah. Kalau yang ba tu dengan ya teacher. Kalau ba. Untuk frasa nama, untuk dia bersandar kepada mudhafun ilaihnya tu, dia mesti 3 ni je. Dia tak boleh semua huruf jar. 3 je huruf jar. Jadi dia macam ni. Bila kita sebenarnya, kita akan tambahlah contoh. Tengok contoh ni Fatullahi. Jadi ni isim cacat. Sebab apa kita kata dia cacat? Tak ada tanwin, tak ada alif lam. Lam, betul. Dan tiada juga tanwin. Jadi dia perlukan satu lagi isim. Satu sandaran. Maknanya kita mesti bila kita nampak macam ni, maknanya kita tahu selepas dia ni mesti ada isim yang lengkap. Maknanya ini tidak sempurna. Yang sempurna bila selesai ni. Habis ni baru sempurna. Barulah satu frasa nama. Ini yang dikatakan frasa nama. Terjemahan dia macam mana? Fadlu, kurniaan. Jadi kita tambah tu
daripada Allah. Itu yang kita bubuh dalam kurungan. Untuk kita tambah daripada. Sebab tengok ni baris Bawah. maknanya ada huruf jar yang menyebabkan dia ni baris kasrah. Kalau dia ada huruf jar berarti dia mesti baris kasrah. Ini yang datang. Mana datang di baris kasrah? Sebab sebenarnya ada 3 harfu jar di sini. Salah satulah kena sesuaikan, kena ikut contoh. Kena ikut kena ikut kesesuaian dan ketepatan pada perkataan tu sendiri. Jadi kita kata sama ada min lah kat sini, sesuai sekali min lah, min. Min inilah yang menyebabkan ni baris kasrah. Jadi terjemahan dia kurniaan daripada Allah. Kalau kita cakap kurniaan Allah, betul ke tidak? Betul. Dari segi bahasa yang mudahnya macam itulah. Tapi kita kan tengah belajar, nahu. Jadi bila belajar nahu, apa yang menyebabkan kata apa yang mengubah baris ni? Asal dia fadlullah, Allahu. Tapi sekarang ni jadi Allahi. Kerana sebenarnya antara isim cacat dan isim yang sempurna ni ataupun disebut sebagai mudhaf dan mudhafun ilaihnya ada harfu jar yang dah dihilangkan. Tapi dia sebenarnya ada. Sebab itu kita bubuh dalam kurungan macam ni. Terjemahan kurniaan daripada Allah. Sesuai tak kalau kita guna kurniaan bagi Allah? Tak boleh. sesuai. Tak sesuai. Salahlah. Sebab bagi tu maknanya kita bagi pada Allah kan? Mana boleh kan? Maknanya Allah, kalau yang macam ni kurniaan yang kita dapat tu Daripada Allah, maknanya kita dapat daripada Allah. betul. Datangnya daripada Allah. Sama juga dengan perkataan, okey, ini yang selalu jadi inilah. Besok kita akan apa? Besok tak ada kelas besok ada. Okey, kita akan kaji lebih lanjut. Tapi cuma saya hari ni saya nak highlight pada perkataan ni lah. Frasa nama dulu ya. Buat frasa nama dulu. Frasa nama disebut juga sebagai tarkib idhafi. Tarkib idhafi. Sebab dia ada mudhaf, ni kalimah awal, dan dia kena bersandar kepada mudhafun ilaih. Mudhaf dan mudhafun ilaih. Okey. Jadi mudhaf ni isim cacat. Dia terdiri dari isim cacat. Isim cacat. Maksud isim cacat ialah tiada alif lam dan tiada tanwin. Dia tak ada tanwin. Lepas tu mudhafun ilaih ni pula dia mestilah isim sempurna dan kedudukan dia maksur. Kedudukan ataupun senang kita kata mesti baris bawah. For now dia isim sempurna dan dia juga berbaris kasrah ataupun tanwin, berbaris kasrah ataupun tanwin tu maksudnya tanwin yang kasrah lah. Kita biarkan kasrah. Ni ciri-ciri mudhafun ilaih. Apa yang menyebabkan dia baris kasrah? Sebab sebenarnya di tengah dia ni ada apa? Ada penyambung. Ada harfu jar. Ada jar. Baik, kita bagi contoh. Ini contoh yang maksud saya antara contoh yang selalu jadi salah pengertian kita ni kerana kita salah sikit lah pada kurang tepat jadinya. Nak kata salah bukanlah salah yang boleh jadi salah sebenarnya. Salah. Contoh macam ni kan? Zikrullah. Zikrullah. Selalu kita terjemah apa? Zikir. Ataupun kadang dalam terjemahan dia kata mengingati Allah. Salah ke betul ni? Betul. Mengingati Allah. Sekarang kita tahu dia zikru ni isim ke bukan? Macam gemuk sangat dia, saya tak suka dia. Zikru. Okey. Zikru. Isim ke bukan?
Bukan. Isim. Okey, inilah kita tentukan. Oh, ni nampaknya tak tahulah dia isim. Nak kata isim alif lam. Dia bukan juga tanwin. Tapi selepas dia ada isim ma'rifah yang berbaris kasrah. Maknanya dia ni adalah prasanama. Jadi kalau kita tahu dia satu prasanama, dia merujuk kepada satu benda. Jadi kita terjemah pula, bila kita terjemah mengingati Allah. Boleh tak? Mengingati Allah. Jadi mengingati ni kata nama ke kata kerja? Kata kerja. Kata kerja. Jadi terjemahan kita dah kurang tepat. Patutnya kita terjemah dia sebagai kalau kalau dia isim, patutnya kita terjemah kata nama apa? Ingat, kata dasar ingat, dia sepatutnya jadi zikir. Kita cakap bahasa kita, bahasa Arab juga. Peringatan. Okey, peringatan bagi Allah ke daripada Allah yang paling sesuai? Daripada Bagi Allah. Bagi Allah. Daripada lah yang paling sesuai daripada Allah. Daripada Allah. Minallah. Jadi peringatan yang sesuai daripada Allah. Ada beza tak mengingati Allah dengan peringatan daripada Allah? Ada. Apa beza dia? Cik kita fikir. Kita mengingati Allah. Benda tu kita boleh nampak tak? Nampak? Perbuatan mengingati Allah tu boleh nampak? Tak boleh. Jadi dia adalah satu perkara yang abstrak. Kalau peringatan daripada Allah? Peringatan daripada Allah. Tugu peringatan. Boleh nampak? Nampak? boleh. Nampak tugu tu. Tugu bagi Dia peringatan. benda lah. Peringatan ni lebih, kalau peringatan daripada Allah, apa benda yang kita nampak? Konkret. Kita nampak dia ni konkret kan? Jadi kita nampak apa? Peringatan daripada Allah kat mana? Quran lah. Siti dapat. Okey, betul. Maknanya kalau peringatan daripada Allah, maksud dia Al-Quran. Sebab benda tu konkret. Benda tu kita nampak. Peringatan. Bayangkan macam ni. Saya memang akan mana-mana pun saya pergi sebab bagi saya ni sangat-sangat poignant lah. Sangat-sangat memberi kesan lah. Kalau kita bayangkan, kita ingat jalan raya dengan peringatan di jalan raya. Ada beza? Ada. Apa beza dia? Mengingati jalan raya. Kadang boleh memberi maksud mengingati jalan raya tu maknanya dah keluarlah lagu di lebuh raya ke kan? Kita ingat masa tu kita makan kat situ ke, kita jumpa orang dekat situ, mengingati jalan raya. Tapi kalau peringatan di jalan raya, apa yang tergambar dekat kepala kita? Gambar tengkorak. Tak gambar tengkorak, exactly. Signboard. Signage. Dan bila kita nampak peringatan di jalan raya, ada tindakan tak? Ada tindakan tak? Ada. There is a sign that we have to understand. Betul. Peringatan di jalan raya, kita orang yang belajar macam mana nak gunakan jalan raya, dia mesti boleh baca peringatan tu. Walaupun dia hanyalah gambar, walaupun dia hanyalah perkataan yang pendek-pendek. Awas. Oh, kata tahu nampak macam ni. Oh, nampak gambar budak. Aku belajar undang-undang lah. Yes. Jadi dapat peringatan, dapat buat tindakan. Tapi kalau mengingati sahaja, kita seorang aja. Kita sendiri je. Dan pengalaman kita tu tak sama, tak boleh digunakan oleh orang lain. Ni boleh maksud kenang, mengenang aja. Jadi macam mana orang selalu kata dengan mengingati Allah, hati menjadi tenang. Tapi sedangkan terjemahan tu sepatutnya peringatan daripada Allah. Peringatan surah ni, ayat ni selalu orang baca lah. Surah 13 ayat. Jadi selalu orang kata, saya dah kena ingat Allah. Dia berangan-angan terhadap Allah sebenarnya.
Bila tak abaikan Quran lah. Bila abaikan Quran, jadilah macam tu. Orang-orang yang telah beriman oleh mereka dan ia menjadi tenang oleh hati-hati bagi mereka. Ni kat sini. Selalu orang kata dengan mengingati Allah. Dan ramailah orang kata dia ingat dah cukup dah, dia solat niat pun cukup dah, tak payah faham Quran pun tak apa dah. Dia tak dapatlah peringatan tu. Sedangkan ini maksud dia hanya dengan peringatan daripada Allah. Yang ni maksud Quran. Dapat buat tindakan-tindakan, hati menjadi tenang. Sebab tu ramai orang dia kata, saya dah banyak dah zikir, saya dah selalu dah buat. Tapi kenapa hati saya tak tenang juga? Kenapa saya masih lagi masih lagi susah, contoh macam itulah. Dia sebut aja, dia kata saya dah banyak dah zikir, saya dah buat zikir ni, zikir tu, dah juta-juta dah saya buat. Tak ada pun kata tenang, ada satu kesan dia tu. Tapi sebab pada penterjemahan ni, ingatlah dengan peringatan daripada Allah ia menjadi tenang oleh hati-hati. Kat sini saya tak ada yang terjemahan tu. Mungkin boleh tengoklah terjemahan masing-masing. Ada yang tidak terjemahkan. Tapi setakat ni saya tengok kalau dia juga kata peringatan daripada Allah dalam ayat yang lain, diterjemahkan ataupun ditafsirkan sebagai Al-Quran. Tapi bila ayat yang bab-bab tenang tu tak. Contohnya dalam surah 43 ayat 36. Ini dimaksudkan Al-Quran. Surah 43 ayat 36. Ni macam ni kan? Ni maksud dia. Dan wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Dan sesiapa yang dia berpaling daripada peringatan daripada Ar-Rahman, yakni peringatan daripada Allah. Biasanya dalam kurungan dia tulis Al-Quran. Zikrul Rahman ni maksud dia Al-Quran. Kami akan adakan baginya satu syaitan. Jadi kita dah jumpa kan perkataan ni. Ini nakirah. Satu syaitan atau suatu syaitan. Maka ia, syaitan itu, lahu, baginya, bagi orang yang berpaling itu adalah teman setia. Qarin. Teman setia, kawan rapat. Wallahu a'lam. Lahir ada qarin. Tak tahu, kena tengok dulu sahih ke tak hadis tu. Tapi Allah sendiri yang adakan kalau orang berpaling daripada peringatan. Tapi kat sini kenapa kita tak terjemahkan sebagai mengingati Ar-Rahman? Dan barang siapa yang berpaling daripada peringatan daripada Ar-Rahman. Kat sini diterjemahkan sebagai Al-Quran. Kerana ni isim. Sebab depan ni ada harfu jar. Jadi dia baris kasrah. Zikr. Yang tadi pun isim, tapi selalu diorang terjemahkan sebagai mengingati. Dekat situlah dia kuranglah tepat. Bila kurang tepat tu, maksud dia jadi sempit sikit. Sedangkan dia memberi maksud Al-Quran. Dalam Quran ni ada banyak peringatan. Dan Quran datangnya daripada Allah. Itulah. InsyaAllah. Jadi kat situlah maksudnya kenapa kena belajar frasa nama dan frasa sifat ni. Supaya terjemahan kita tu jadi tepat. Macam tadi saya kata dekat atas ni kan berbeza benda yang kita cerita tu, baju sekolah atau baju biru. Baju sekolah maknanya baju dengan tujuan untuk pergi sekolah. Tapi kalau baju biru, baju cerita pasal sifat, ini sifat baju itu, manakala ini tujuan. Jadi dia benda tu macam itulah. Macam contoh frasa nama ni, lagi kita tengok contoh. Macam dalam perkataan dalam Fatihah ada. Ni semua contoh-contoh dia lah. Yang kita akan go through lagi besok insya-Allah. Hari ni macam pengenalan je. Ada soalan? Frasa nama. Masih lagi bab isim, masih lagi bab kata nama. Jadi kita ni kita nak kenal dulu. Bila kenal, kita terjemahkan. Kita tambahlah bila terjemahan tu kita kena tambah daripada ataupun pada ataupun bagi. Tengok yang kita kena tengok maksud ayat dia lah ya Cici. Pun juga boleh. Kalimah dia lah. Nanti kita akan buat latihan tu, insya-Allah kita akan boleh nampak lah. Lah, bahkan ni sama-sama lagi ni. Sama-sama. It's understood. Memang setakat ni macam itulah. Biasanya maksud saya nak cakap apa tadi? Astaghfirullahalazim.
Begitulah kita belajar, kena penapa tambahan. Ingat tak masa mula-mula kadang ada orang tanya, tak tahulah kali ni kelas ni saya tak pasti. Ramadan tahun ni tak pasti. Sebab tak dengar kan, kita ramai, kena ramai. Ada tak yang tertanya-tanya, kenapa ada tambah ni, tambah tu, tambah banyak terjemahan. Contoh dalam terjemahan Fatihah ni, kan kalau kita tengok terjemahan dia, dengan nama bagi Allah, pasal nak tambah bagi dengan nama Allah, fahamlah. Sebab tu kat situ lah perbezaan dia tu. Belajar kena tambah. Dengan nama bagi Allah. Yang bracket tu lah ya teacher. Bracket. Bracket ni maknanya tambahan dari sudut nahu. Kenapa kena tambah bagi ni? Sebab dia ni mudhafun ilaih. Apa yang menyebabkan dia baris kasrah? Kenapa? Sebab baris-baris tu semua tu adalah tujuan dia tu. Kenapa bukan Bismi Allah ke? Kenapa bukan Bismi Allahu ke? Sebab dia sebenarnya merujuk kepada satu benda. Walaupun dia dua kalimah, dia merujuk kepada satu benda. Nama bagi Allah. Dia adalah kena mengena dengan tafsir dia macam tu lah. Kurang. Lepas tu kalau macam ni pula, kenapa kita taklah cakap bagi pula? Sebab bukan tanda dia tu tak boleh nak untuk kita kata bagi. Kenapa pula ni? Macam mana kita tahu dia sifat? Kenapa nak tambah yang? Gitu. Jadi kita akan belajarlah benda ni dengan lebih lanjut lagi esok tentang frasa nama dan frasa sifat. InsyaAllah. InsyaAllah. Buat masa ni macam kalau rasa macam blur je, sabar, relax je, sabar. It's okay. Allah tu bagi kita sikit-sikit. Tapi kita istiqamah, insyaAllah dapat. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, ada soalan lain? Banyak nanti kalau kita nampak ni kan, MIL ni maknanya mesti sebelum dia tu ada isim cacat. Kalau ada MIL, that means mudhafun ilaih. Ada Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Kenapa jadi sifat? Oh, nanti kita tengok sandaran dia. Bila tengok dalam ayat lah, you will see more lah, insyaAllah. Okey. Baik, kita pun dah sampai pukul 11 dah. Jadi untuk malam ni saya kira setakat ni dulu. Apa yang nak saya bekalkan pada malam ni dari segi nota? Saya patutnya bagi apa? Untuk yang tak dapat buku, page ni kan? Page ni sahaja, betul? Ya. Page sahaja malam ni insyaAllah. Baik. Aku Kalau aku lupa, sorry bang. Ya? Ya, aku lupa. Sorry. Bukan tanya saya kurang jelas suaranya tu. Baik. Aku qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'na jama'al marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqa ma'suma. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba 'amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan wa billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teacher. Terima kasih teacher. Terima kasih teacher. Terima kasih teacher. Assalamualaikum.